Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton sekalian, petang ini kita bersua lagi di dalam slot Tanya Pakar. Ini slot baru. Kita menjemput seorang pakar yang bertauliah dan beliau merupakan Puan Maznah binti Ibrahim. Sebelum tu kita mulakan kita punya program dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Sebelum tu saya nak berpantun sekali satu Tiada berita kabar selamat, warkah ku tulis merawat gusar. Bersama kita memohon rahmat agar majlis berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton sekali lagi, boleh share kita punya live petang ini kerana kita akan membicarakan tentang topik 5 teknik urus emosi, 5 teknik berdepan cabaran emosi, edisi Mompreneur. Siapakah kita punya panel jemputan hari ini? Beliau merupakan seorang kaunselor yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia dan beliau sangat berpengalaman luas di dalam bidang kaunseling keluarga dan kanak-kanak. Beliau juga merupakan seorang penulis e-book iaitu e-book Saya Tak Nak Marah Anak siri 1 dan 2. Kita jemput kita punya founder ke atas pentas dahulu. Assalamualaikum Puan Hajar, apa khabar petang ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat Ruby? Sihat Puan, Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okey, anak-anak pun okey, bertanya Alhamdulillah. Anda dah tidur? Alhamdulillah. InsyaAllah lebih tenang. Okey, kita punya panel dulu. Okey. Okey Puan, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Maznah, apa khabar Puan? Selamat datang ke slot kami. Puan unmute ni. Oh, Puan Maznah mute. Okey dah. Okay. Sihat Alhamdulillah. Puan Alhamdulillah. Adawiyah okey? Kecil nampak atau tak nampak tu? Puan Hajar dan Puan Adawiyah. Yes. Terima kasih Puan Maznah. Sama-sama Puan Hajar. Nanti kita jumpa kat Johor kan? Yelah. 5 tahun lepas rasanya, 2015 Kan, dah 5 tahun berlalu. Sekejap je. Okey Puan, saya serahkan kita punya slot kepada Puan berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum Puan Maznah. Terima kasih Puan. First of all daripada kami Mompreneur Mastermind ucapkan jutaan terima kasih sebab Puan sudi untuk join dan kongsikan ilmu yang sangat penting kat kami ni Puan. Sebab kenapa kami pilih tajuk emosi ni? Sebab kan Puan Maznah, Mompreneur ni kalau saya rasa Puan faham, tapi nak cerita jugalah, nak kata betapa struggle-nya kehidupan Mompreneur ni. Sebab kita ada banyak sangat komitmen tau Puan, kita ada banyak komitmen dalam satu masa. So kita ni dalam makhluk emosi kan. Mompreneur seorang ibu yang wanita yang Allah jadikan kaya dengan emosi. Dalam masa yang sama kita pun nak berdepan juga dengan makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk halus kat rumah yang beremosi tu. Anak-anak kan macam tengah nak develop emosi, jadi adalah kes-kes yang tantrum, ada yang cranky. So dalam masa yang sama kita nak berdepan dengan situasi rumah tangga, situasi bisnes sampai satu level akan ada Puan. Memang akan ada orang kata emosi koyak tau Puan Maznah. Emosi koyak di kalangan Mompreneur ni, dan bila Mompreneur ni emosi mereka koyak tau Puan Maznah, dia akan hilang momentum, dia akan collapse lah orang nak kata kan. Collapse, so dia susah nak come back ke dia punya momentum tu, susah. Jadi sebab itulah kami jemput Puan untuk kongsikan kat kami apa dia cara yang tepat untuk kita uruskan emosi sendiri, and then kita berdepan dengan keadaan-keadaan cabaran supaya emosi kita baik. So Puan sendiri macam mana rasa bila kami sendiri jemput? Sebab rasanya ni first time kan Mompreneur menjemput Puan Maznah kan? First time lah. Tapi saya perasan lah Puan Hajar ada macam bagi
message kan, tapi saya tak itulah kan, tak respon lah, dia macam automatik kan. Tapi saya perasan lah, which is saya bangga dan saya kagum sebab ada champion lah yang dalam topik ni. Saya tak nampak muka. Saya tengok FB page saya macam tak on, saya pun tak pasti macam mana kan. Semua dah berkonfirm. Itulah, kita kan tak pandai internet ni kan, kita sama-sama baru belajar kan. Okay, tak apalah, nanti it's okay, kita fokus je terus kan, sebab kita tak lama dalam 1 jam. Jadi secara jujurnya memang saya banggalah sebab ada champion yang boleh lead atau mengetuai kan untuk ibu-ibu yang bekerja dari rumah ni untuk jadi usahawan yang berjaya. Dan saya yakin Puan Siti Hajar ada banyak ilmu yang juga telah share atau coaching mereka kan. Which is saya tak pandai lah distance kan. Tapi kalau emosi tu insya-Allah, mana yang saya tahu memang kita kongsilah untuk petang ni. Okay Puan, sebelum kita masuk ke topik yang utama tu kan, yang kita nak tahu 5 tips praktikal daripada Puan Mazna, saya nak tanya sikit lah. Pendapat Puan Mazna kan, apa dia sebenarnya peranan emosi ni sebenarnya dalam kehidupan kita, especially seorang ibu lah, seorang ibu dan mompreneur. Apa kepentingan dia sebenarnya Puan? Kenapa kita kena kuasai itu? Sebab yang saya nampak memang emosi ni dengan wanita tak jauh lah, maknanya dia sangat dekat. Dan saya nampak emosi ni ialah darah. Dalam saluran darah tu kan kita kelancaran saluran darah kita kan bawa oksigen dan nutrien kan. So dalam tu bersama-sama tu adalah darah. Jadi macam enjin kan. Jadi pada saya kalau emosi ni ialah enjin kepada seorang manusia. Bila kita emosi tak okey, kan pemikiran tak okey, tingkah laku pun tak okey. Kan, dan seronok bila saya kaji-kaji pasal emosi kan, rasa dah share dekat Isabah dulu sekarang kan. Maknanya message yang emosi ni kat jantung tau sebenarnya. Message yang emosi beri sampaikan kepada brain, otak kita yang berfikir ni ialah sangat pantas berbanding message yang otak nak bagi pada emosi. Contohnya macam kita kan kadang kata positive thinking kan, maknanya okay positive, everything is okay kan. Tapi bila emosi tu tak stabil, bergolak-golak kan, macam enjin panas kuruk kan. So tak okay lah kan, sebab benda ni dia very spontaneous, dia reaksi tu sangat pantas. Kadang kita tak sempat pause kan, ramai orang kan bila kita kata kita ajar teknik pernafasan kan, so dia kata bila marah tak ingat pun nak bernafas. Saya kata ya saya tahu kan, tapi ada caranya latihan badan kan. Jadi emosi sangat penting untuk manusia, dan apatah lagi wanita yang mana sama ada positif atau negatif, dia impaknya besar lah. Kalau suri tu kan, saya selalu cakap kalau wanita ni tak okey, satu keluarga tak okey lah. Kan kalau ibu tu okey, satu keluarga okey. Jadi maksudnya kat situ bila ibu mestilah ada ayah kan. Jadi peranan ayah sangat besar lah. Bila saya tengok konteks mompreneur ni, maknanya saya nampak kenapa ibu-ibu usahawan bekerja. Ada banyak sebab kan. Salah satunya membantu ekonomi keluarga kan. Okay, jadi bermaksud bila ibu bekerja dari rumah lah kan, suami mesti kena bantu sebab isteri bantu suami, betul tak? Okey, dia buffer. Okey. Kalau isteri tak bantu suami buat usahawan ni, so baik isteri tak payah jadi usahawan, isteri fokus pada anak-anak dan rumah tangga je lah, betul tak? Kan, jadi kat sini nampak dalam bahtera tu actually peranan suami tu sangat-sangat penting, tak boleh dinafikan lah. Maknanya kita kena tarik juga kan suami untuk main peranan besar untuk support emosi ibu. Hopefully boleh faham lah maksudnya. Puan Hajar buat apa tu? Mencatat-catat? Tak payah catat lah, kita sembang-sembang je. Ilmu masa ni kan dah catat pun. Okay. Tak apa, ni kan ada live lama kan dekat ni. Nanti diorang kita boleh tonton balik kan, insyaAllah kan. Yang penting nak tengok Puan Hajar ni, kan. Saya memang macam tak boleh lupa lagi sesi Sabah 5 tahun lepas, sebab impact dia sampai sekarang Puan Mazna. Sebab sejak saya join kelas Puan Mazna pun, kita dah mula belajar mengenai emosi, macam mana nak handle, macam mana nak bernafas semua kan. So nak katanya pentingnya ada guru di bahagian emosi juga untuk kami. So sebab itulah saya bawakan Puan Mazna dekat crowd kita sekarang ni. So tadi Puan kata emosi tu dia macam enjin kan, dia macam enjin. So kalau enjin kita smooth,
kita punya pemikiran kita pun akan positif. So kita punya tindakan pun akan flow dengan baik. So sekarang ni kan Puan, sekarang ni realitinya tau Puan Mazna, dia tak semudah yang kita cakap. Sebab itulah Puan, bila terlalu banyak kerja dalam satu masa dengan anak-anak kecil kat rumah, and then dengan kadang-kadang kan customer datang dengan kita dengan dia punya kerenah semua kan Puan. Kadang-kadang kita rasa macam tak boleh tau, kita dalam masa satu tahap orang kata tahap ceiling lah. So kan Puan, dalam keadaan macam tu, macam mana teknik terbaik untuk kita kawal emosi kita supaya at least kita nak cakap kita punya engine tu kekal smooth lah walaupun dia tersedak-sedak sikit kan Puan Mazna kan. Macam mana Puan? Okay. Saya ambil balik keyword yang Puan Hajar ucapkan, iaitu how kita nak manage dan how kita nak control kan. So control dan manage adalah dua perkara lah. So dalam pengurusan emosi saya banyak sebut tentang urus, manage. Kan bila kontrol-kontrol cuma tahan nanti dia meletup. Kan ramai klien kita kan 20-30 tahun punya tahan tu, bila meletup tu terus minta cerai kan. So kita tak nak macam tu kan. Okay, jadi kita urus. Jadi bila sebut urus, saya nampak management. Management maknanya pengurusan kan. Saya rasa Puan lagi arif lah sebab saya taklah terror management kan. Tapi bila kita explore topik ni, tak dapat lari daripada beberapa aspek dalam kehidupan yang kita buat everyday, dan itu yang membentuk siapa diri kita. Contoh pemakanan. Pemakanan ni macam orang nampak simple, tapi kalau pemakanan tak jaga dengan betul kan, yelah keseimbangan makanan kan, kita kan selain ada karbo, kita ada nutrien yang lain-lain tu kan, vitamin macam-macam tu. Jadi kita perlu kuasai ilmu pemakanan, sebab bila pemakanan tak elok, emosi akan okey, dan benda tu tak nampak. Benda tu tak nampak efek direct, tapi dalam kajian memang dah ada nampak bila orang ni stres kan, pemakanan dia memang out. Maknanya dia banyak makan bergoreng, banyak makan keripik-keripik, banyak makan fast food, nak cepat kan kita bisnes. So anak tak sempat, mami pun goreng lah nugget contoh kan. So benda-benda tu actually efek kita, sebab dia selain jantung, emosi tadi juga dekat brain kan, nak function well kan, pemakanan. Lepas tu kalau benda yang kecil, tetapi saya nak sampaikan pada petang ni, benda yang kecil kita rasa macam tak penting, tetapi dia efek besar. Kan contohnya senaman kan, macam kita kata alah mana sempat nak senaman kan, kita dengan anak lagi, kita baru nak kayuh basikal, anak pun sibuk nak kayuh basikal dia, so kita tak boleh kayuh, kita kena teman dia kayuh basikal kan. Ataupun kita baru nak jalan kaki jogging, si cekonek tu, cenonek tu sibuk nak ikut kan. Jadi benda-benda yang remeh ni sebenarnya kita nak kena atur. Bila manage maknanya pengurusan, bila pengurusan maknanya leadership dalam diri dan juga seluruh keluarga kan, kita nak atur supaya benda yang penting tetapi kecil, dan kalau kita dapat grab dia, itulah strateginya untuk kita make sure kita emosi kita terkawal kan. Macam senaman, actually senaman very important kan. Dalam, kalau saya berborak dengan suami saya sangat supportive lah, alhamdulillah kan. Dia pun cakap betul tak, ibu-ibu ni sebenarnya tak senam pun sebab dia tak sempat. Saya kata memanglah tak sempat, pagi sampai malam kerja kita tak habis kan, kita pun nak bersenam, nak dah sibuk kan. So suami saya dia faham senaman ni penting untuk otak dan emosi. So dia kata okay, tak apa, mami pergi, ayah jaga. So suami akan jaga anak-anak untuk saya dapat me time yang 30 minit. Minimum is 3 times per week kan. Jadi kita buat, ataupun the whole family kita senamankan, sebab senaman ni walaupun katalah tak dapat bagi 30 minit dapat 10 minit pun tak apa. Okay, dan kalau kita buat konsisten, sebenarnya kita akan rasa beza dekat emosi dan otak kita. Macam kita rasa lebih release, lebih positif kan, sebab dia jentera dalaman ni dia memang effect the whole system body kita kan. Jadi senaman walaupun kecil tetapi dia effect. Kan pemakanan walaupun kecil tapi dia very effect kepada emosi. Tidur satu hal lagi, tidur rupanya sangat memberi kaitan dengan emosi. Kalau tidur tak cukup memang kita tak okey, anak kita pun kalau tidur tak cukup dia tak okey. Dan tidur bila kita kuasai ilmu tidur kan, macam Dr. Rizal kan, dia balik dari Australia, dia share kan. So saya duk baca-baca, saya kaji, saya pergi kursus dia OCOC apa semua kan, semua saya pergi dan kita tengok dia punya program kan. So simple je, tidur memang digalakkan 8 jam malam. Kalau kita tidur siang 8 jam tak jadilah, memang kena malam, sebab fitrah malam tu bila gelap memang hormon melatonin bila keluar kita akan tidur lena, deep sleep tu. So persoalan macam nak tidur 8 jam kan, kita urusan kerja bila anak dah tidur kan, kita baru terkedik-kedik nak basuh pinggan apa semua kan. So jawapannya ialah boleh tidur 5 jam malam tapi wajib tidur siang 27 minit. So tidur siang tu qailullah kan, maknanya dalam Islam tu memang dah cantik sangat diatur tu. Yang mana kalau kita dapat tidur yang berkualiti tu, emosi kita akan stabil kan. Kalau kita berniat, berazam, saya ingat usahawan semua dah tahu kan, satu dunia 5 AM clock kan.
berusaha nak bangun 4 pagi, 5 pagi kan. Jadi macam nak bangun 5 pagi. Caranya memang kena curi tidur tengah hari yang siang semalam tu. Okay, lepas tu tidurlah pukul 11 pun tak apa, tapi boleh bangun pukul 4 contohnya kan. So kat situ bila kita cari strategi tentang body, sistem body dan ilmu ni semua, dia akan bantu kita. Bila teratur, saya yakin kan kalau usahawan kan, bila kerja teratur siap, kita rasa tenang kan, betul tak? Tapi bila kerja tak siap, kita jadi rasa marah sebab kerja tak siap. Macam nak follow up WhatsApp apa semua kan, banyak benda nak fikir kan. Jadi benda yang kecil tu saya nak bagi tahu, actually sangat penting untuk kita mula buat. Kan senaman, pemakanan, tidur. Satu lagi spiritual, yang saya nampak spiritual, kita boleh nampak beza kan orang yang tenang dengan orang yang kelam kelibut emosinya kan, actually because relationship dia dengan pencipta Allah kan, sebab Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi semua kan. Jadi kita balik pada pencipta kita, maknanya tali hubungan kita dengan Allah lah. Bila hubungan tu elok, dan kita amalkan, saya rasa semua orang pun mungkin amalkan kan zikir Fatimah kan, kita penat tu kita baca zikir, ataupun just spend 10 minit baca Quran kan, everyday consistent. Macam nak curi 10 minit tu pun tak ada masa sebenarnya, lepas solat curi 5 minit, dapat baca 2 muka surat pun tak apa contoh kan. Asalkan konsisten dalam aspek spiritual, kita akan stabil. Sebab saya bila observe semua klien saya kan, saya boleh nampak lah dia punya stability tunjang dia memang spiritual, tak boleh lari. Spiritual kalau okey, yang lain akan okey. Dan solat kena on time. Bila solat pun ke laut, lambat kan, memang kelam kabut. Solat Zuhur katalah 4.50, tapi kita solat pukul 6, 6.30 kan, memang kelam kabut, memang emosi tak okey. So kalau dapat on time, lagi cantik kan, Quran, so semua tu lah. Saya macam sentuh benda lain kan, tapi benda lain tu sebenarnya ialah orang kata apa, punca kenapa dalaman emosi tu tidak terkontrol, jadi out of control. Macam pernafasan dah ajar, dah berlatih. So dia kata semasa marah tak boleh apply pernafasan, yes, tetapi semasa tidak marah apply tak, berlatih tak pernafasan tu, selip. Macam katalah lepas solat subuh kita selip 35 saat untuk bernafas 6 kali contoh kan, kita buat tak? Kalau kita buat, kita amal, kita akan rasa beza dalam diri kita. Memang kawalan emosi tu akan lebih baik, jauh lebih baik kan. Jadi maksudnya saya nak cakap petang ni, benda kecil-kecil buatlah secara konsisten dan dia sangat impactful. Kita fikir benda tu tak penting, tapi sebenarnya ia penting dan perlu diprioritaskan. Kan bila kita dah tahu pasal pemakanan dan otak kan, kita akan prioritas duit kita. Memang kita management tu kita akan off beli luar kan, yang fast food whatever kan, and then kita ganti dengan jajan yang sihat, contohnya buah-buahan ke kacang kan, air masak kita apa semua kan. Jadi benda tu kita mungkin tak nampak immediately, tapi dalam satu jangka masa bila kita apply benda-benda yang simple ni, kita akan nampak perubahan satu keluarga. Bila anak emosi okey, mak pun okey kan. Bila suami pun bantu kita kan, kita clear lah apa yang minta suami bantu kan, urusan rumah tangga kan, ia akan bantu banyak lah puan. Jadi saya nak cakap petang ni, benda kecil-kecil tetapi penting. Senaman kan, amalan spiritual kita, pemakanan, tidur kita, and then me time kita lah, diri kita punya slot masa tu lah. Pada saya kalau dapat solat tanpa orang ganggu pun dah bahagia kan budak kan duduk sebelah je kan. Masuk dalam telefon pun dia masuk dalam telefon. Betul. Kalau dapat 30 minit brisk walk dalam treadmill tu, wah dah bahagia kan. Tapi budak memang dia kacau kan. Jadi memang kena curi masa lah. Maknanya suami kena main peranan. Kalau suami tak main peranan, cakap dengan suami minta maaf lah, saya tak buat bisnes kan, saya jaga anak je lah. Saya jaga anak, saya masak, saya jaga awak kan. Okey kan. Ataupun kalau suami kita kaya kan, memang kita minta pembantu kan. Kan contoh macam tu lah puan Okay. Saya kira ni baru introduction Pemazah. Okay. Saya ada banyak point lagi. Itulah saya pun tak sabar. So kita minta audiens yang sedang menonton, tolong kongsikan FB Live kita pada petang ini supaya ramai mempena lain yang sedang struggle, dia boleh dapat poin-poin penting daripada pakar yang kita tanyakan ni kan. Alright, so kedua, jika ada apa-apa soalan, terus tulis. Mungkin masa Pemazah tengah cakap tu ada benda yang kita nak tanya, so terus dia tulis dekat bahagian komen. Nanti bila kita buka sesi Q&A, kita akan ajukanlah soalan tuan-puan. Okay Pemazah, so kita ready nak masuk ke tajuk utama kita.
So boleh tak Puan Mazah kongsikan 5 teknik untuk mompreneur ni berdepan dengan cabaran emosi. Okey, silakan Puan. Saya ada banyak dan saya fikir mana satu yang saya nak share. Jadi saya memilih 5R ni lah. Saya ada 5S tadi. Saya fikir mana satu aku nak cakap ni kan. So bismillahirrahmanirrahim kan. So 5R ni adalah biasa saya train dekat staff dan khusus saya ni makan masa 2 hari. 2 hari sebab dia ada experiential, maknanya mereka melalui topik-topik tu supaya dia boleh sense. Betul lah bila aku bergerak, bersenam memang rasa positif kan. And then kalau kewangan semua ada kan. So saya share je, dia macam dengar dan cuba catat dan tengok macam mana nak susun balik benda ni. Okay, so 5R yang pertama ialah rating. Rating ni berfikir balik Okay, rating ni dia macam ni. Saya rasa rating ni akan jadi mudah kalau kita ada kesedaran yang baik lah. Maknanya kita tak ego lah, kan maknanya kita mengaku lah that I am not okay. Kan rating macam fikir balik, am I okay? Am I okay? Kan kadang sebab manusia ni kalau tanya mulut dia jawab macam ni tau. Oh saya okay kan. Mulut ni. Tapi sebenarnya tak okay. Kalau misalnya dia bukan jenis luah dengan husband kan, so kalau husband kata awak ni macam asyik marah-marah, tak nak masak, bentak-bentak, cubit anak, awak ni okey ke tak? Contoh kan. Okey lah contoh kan. So bila jawab dia jadi tak jujur kan, so kita kena tanya daripada hati. Kan, dan bukti kita okey atau tak okey ialah kita sendiri boleh sense, kita ada insting kan, kita boleh rasa. Okay, jadi macam mana nak tahu Puan? Okay, macam nak tahu, kita compare kita dulu dengan kita sekarang. So katalah kita dulu agak organize, baju pun sempat lipat kan. Tapi sekarang ni baju pun dah penuh berbakul-bakul lah gitu kan. Lepas tu kita pun jadi marah-marah kan kalau mainan bersepah dan sebagainya. Okay, jadi bila ada perubahan dulu dan kini, maknanya kita tahu yang kita tak okey lah. Maknanya something need to be done. Something need to be done tu maknanya if something tu kita biar, dia akan jadi disorder. Contoh cawan saya katalah ni air kopi kan. Entropi menyatakan sesuatu yang dibiarkan tanpa intervensi, dibiarkan lama-lama dia akan turn to disorder. Katalah kita sedih. Sedih ni biasalah, semua orang ada sedih kan, kejap sedih, kejap gembira, kejap sedih, kejap marah, kejap tenang kan. So up and down ialah normal. So suatu hari tu kita sedih tu macam lama sikit sampai kita tak nak bangun kan. Lepas tu bila anak minta susu pun tak apalah, pergilah buat sini, suruh abang buat. Macam kita mood tu tak berapa okey, tak ada mood kan, tak ada energy, tak ada interest kan. So bila kita lama dan kita tak buat apa-apa, bila kita tak buat apa-apa macam cawan kopi tadi tak buat apa-apa 1 minggu, so what happen is dekat dasar cawan kopi tu dia jadi berkerak, jadi bila nak basuh susah kan. Maksudnya sesuatu yang dibiarkan tak buat apa-apa, walaupun cawan bersih tak ada kopi pun dia akan jadi disorder. Disorder maknanya cawan bersih tu dia jadi berabuk Okay, sama juga dengan manusia. Kalau kita biar benda-benda kecil, isu kecil hati dengan suami malah lah kan, tapi kita biar, bila biar lama-lama jadi chaos, disorder, tak okey, disorder kan, jadi bimbang sikit-sikit pasal kewangan kan. Lepas tu tak buat apa-apa perubahan pasal kewangan kita kan, kita biarkan lama-lama bimbang yang kecil-kecil jadi bimbang besar, jadi anxiety contohnya. Okay, jadi maknanya if we are not okay, we need to do something lah. Maknanya kena sedar perubahan dalam diri. Ada juga ujian kalau dekat online saya rasa semua orang mungkin tahu DASS. So DASS ni adalah depression, anxiety, stress, scale. Maknanya dia saring nak tengok kita punya tahap stres, tahap depresi kita dan juga tahap anxiety kita. Dia just saringan, bukan depression or anxiety, bukan dia just saringan simptom saja. So bila kita jawab, kita dapat result dalam email. Lepas tu dapat tinggi lah, severe macam tu. So gunalah result tu, jumpalah dengan doktor untuk dapat rujukan kan. Jadi bila kita dapat intervensi, insyaAllah dia tidak akan berlarutan jadi lebih tak okey. Jadi rethink tu fikir balik, am I okay? So katalah kita rasa kita tak okey sikit, so kita boleh dapatkan feedback lah daripada pasangan, anak-anak kan. Anak-anak dia boleh bagi tahu, anak yang dah besar, kalau misalnya 6, 7 kan dia dah pandai komplain kan, 5 tahun pun, mama ni asyik marah je kan, semua saya buat salah.
semua saya buat salah. Saya sapu pun mama kata tak bersih. Kan contoh anak tu komplain. Jadi kat situ feedback menunjukkan jangan marah anak. Maknanya tanya balik. Betul ke? Betul lah aku ni perfectionist contoh kan. Jadi rating ni tanya diri. Am I okay? Dan skill ni pada saya penting sebab kita akan put a stop kepada benda tak okay dan kita akan tambah baik. Dan ubahlah sistem ni, kita akan manage lah dia punya organize tu kan, sebab dia ada di R yang kelima tu reorganize, nanti dia rating dulu rating tu fikir dulu saya okey ke tak okey. Kan kalau rasa cuak-cuak kan, saya rasa macam saya tak okey lah, saya nak test. Pergilah test. Kadang-kadang bila test result dia normal je kan, so pergilah untuk assessment lah maknanya boleh. Okay. So itu rating. Okay, biasa kalau khusus saya bagi yang dalam Isabah kita tu lah, maknanya body outline tu. Dekat body outline tu dia ada thermometer so that kita boleh tengoklah kita punya skor tahap kan. Dan rating juga mungkin kita boleh sense kita punya immunity kan, kita jatuh sakit kan, ataupun psikosomatik, kita sakit kepala kan, kita macam sakit-sakit pinggang, sakit bahu, sakit belakang, itu semua tanda-tanda yang kita tak okey. Kalau penat maknanya kena rest lah kan. Kalau pening kepala kan, marah-marah, so fikir malam tadi berjaga sampai 2-3 pagi buat kerja kan. So maknanya saya marah-marah sebab tidur tak cukup kan. Jadi simptom tu kena acknowledge. Yang paling bagus ialah fisiologi, sebab fisiologi tak boleh tipu. Yang saya kata, yang katalah jantung duk-duk-duk, jantung degup kan. Lepas tu sakit kepala, benda tu memang signs, symptom. Jadi kena macam alert lah, sebab body tells us, body bagi tahu kan. Kalau puan kan tiba-tiba sakit kepala kan, lepas tu maknanya tanyalah kenapa aku sakit kepala. Buat aku bukan jenis migraine kan. Banyak sangat fikir, bimbang kot, banyak sangat minum caffeine contoh kan. Jadi kena alert lah, rating tu boleh Puan Najah? Boleh. Ni premium ni, tak pernah share kat luar dia. Saya tak pernah share. Ini kira untuk Puan Hajar and the gang, sebab saya nampak Puan Hajar and the gang ni adalah Seri Kandi lah, Seri Kandi negara kan. Jadi penting, bila penting tu saya dok fikir mana nak share kan, saya ambil yang premium lah kan, special lah insyaAllah. Terima kasih banyak Puan. Alright. Okay, rating tadi Puan okay, boleh faham Cuma dari segi assessment tu mungkin mempreneur perlu guide dan lebih macam mana nak buat assessment, and then macam Puan kata ada body language, body assessment semua tu kan. Mungkin kalau body kalau body assessment tu nantilah, tunggu saya buat nanti khusus, saya akan offer balik Sabah online tu, tapi tu nanti sebab saya dok fikir masa kan. Masa nak, saya pun tak boleh 9 sampai 5 petang sebagai speaker, saya tak boleh sebab anak kan. Anak kita yang kecil tu tak faham, yang besar tu tak apa faham kan. Jadi dia akan klik-klik dia datang kan. Lepas tu datang bukannya biar dia tarik, kita paksa kan. Jadi saya kena fikir macam 3 jam buat 2 kali ke macam tu lah kan. Jadi benda tu nantilah. Jadi saya boleh type DASS. Saya tak ada tempat type di sini kan. So saya rasa orang type je ni, saya tolong type, Puan boleh copy paste letak dekat komen. DASS online ni cari je online, dia boleh jawab, nanti dia bagi result dekat email. So kita boleh tahu tahap kita. Tu Puan Hajar dah type dah. Okay, terima kasih. Boleh okay, Puan Masurah pun macam dah familiar kan, DAS kan. So, rasa ramai tahu benda ni cuma saringan lah, tak ada apa kan. Jadi rating, am I okay kan. Dan tips saya kalau rating ni saya ambil tengah-tengah lah, maknanya kalau 0 sampai 10 tenang lawannya tak tenang kan, macam bimbang contoh kan. So kalau bimbang kita 5/10, so we need to do something lah, maknanya jangan biar. Kalau biar tak buat apa-apa, bimbang tu akan berlarutan jadi skor 6, 7, 8 kan. Jadi bila tu yang ada tadi siapa PM saya buat breathing, buat EFT, teknik-teknik tu bantu. Yang tu kena latihan kan. Semudah tarik nafas kan, tarik nafas tenang, lepas tu hembus tu bimbang, buatlah 6 kali. Tarik nafas tenang, lepas tu hembus bimbang.
Kan dia buatlah 6 kali kan, dia tanya balik. Tadi bimbang nombor 5, sekarang dah 3. Okey lah tu. So benda tu buatlah selalu supaya dia punya termometer tu dia punya termometer kan macam suhu kita demam kan, dia naik. Kalau tak makan PCM, Panadol, suhu makin meningkat kan, 37, 38, 39 kan. So kita nak reduce, kita makan PCM. So kalau human punya pain, emotional pain atau bimbang yang tadi sedih ke apa kan, kita breathing je. Breathing actually very powerful. Yang ni saya selit juga kan, walaupun tak ada dalam 5R tak apa. Sebab breathing ni orang pandang lekeh macam senam tadilah, atau spiritual yang zikir tu kan. Dia pandang lekeh sebab benda ni so simple. Jadi orang tak nak buat. Orang macam breathing, actually breathing kalau kita kaji secara saintifik kan memang dah digunakan dengan sangat meluas lah. Yang mana bila kita kaji apa kebaikan breathing, pernafasan yang baik ni, dia memang efek dekat the whole system dan dia memperbaiki respiration, pernafasan kita kan, penghadaman kita kan, saluran darah kita pun lebih luas ke otak kan. Jadi dia very very powerful dan dia percuma. Jadi buatlah breathing tu waktu tak marah, kan, waktu okey. Saya saran lepas solat, sebab lepas solat kita punya aura agak stabil sebab kita dah buat alignment dengan Allah kan, dengan Tuhan, kita dah align. So bila kita selit breathing 1 minit tu, kita akan dapat manfaat dia, khasiat dia. And then just buat je 5 kali solat, 5 kali breathing exercise. Kita akan rasa perbezaan dalam hati kita lah. Dan breathing tu bolehlah letak niat tadi, katalah bimbang lawannya tenang kan. So tenang and then bimbang. Macam kita nak beranak lah kan, yang breathing tu kan. Kan saya breathing ada 7 hingga 10 teknik breathing, ada banyak breathing. So yang basicnya yang tadi tu, maknanya tarik nafas yang positif, tenang. Lepas tu bila hembus yang negative emotion, tapi bukan nak buang bukan tidak acknowledge, kita nak bagi dia pergi secara naturally, pernafasan lah. Tapi kalau buang dia macam ni tau, dia tak bernafas pun, dia tak buat pernafasan yang tadi, spesifik tadi, tapi dia kata aku tak marah, aku tak bimbang lah, aku okey. Maknanya dia deny kan, yang tu tak okey. Yang tu buang secara tanpa di acknowledge, which is feelings ni dia perlu di recognize. Dia perlu di acknowledge kewujudannya. Ibaratnya macam anak tu dia ada dia kencing dalam pampers, lepas tu kencing dia bocor contoh So dia nak di recognize supaya dia dibantu. Lepas tu anak yang boleh cakap, dia cakap lah mama bocor. So kita pun tukar pampers dia. Kan dapat anak baby yang tak boleh cakap, dia nangis, cry. So kita tahu bila cry memang ada simptom. So maknanya bila ada emosi tak selesa, bimbang, sedih, takut, kecewa kan, dia perlu di acknowledge. Maknanya oh saya marah kan, oh saya frust kan, kita acknowledge. Lepas tu baru breathing. Bila breathing, pernafasan tadi dia akan pergi naturally lah setelah di acknowledge. Macam orang datang rumah, kita buat tak tahu je kan, kesian orang tu kan, dia tak balik-balik. Tapi kalau kita datang rumah, okey apa khabar, borak-borak, so dia buat okey jemputlah balik, saya ada live ni, minta maaf ya, contoh kan. So kita mengajak dia pergi secara baik lah, kan kena acknowledge, kan emosi ni kena acknowledge. Boleh puan hai adik, khabar? Mak ni boleh fokus tak? Puan Hajar boleh fokus tak tu? Boleh. Dah biasa dah puan. Anak dah besar tu okey sikit, yang kecil tu memang kena ayah dia jaga. Dia tidur, okey tak apa. Okey, terima kasih Puan Akmal, bagus type. Bila type kan kita boleh baca macam nota penting kan. Okey, alhamdulillah. Okey, rating. Okey, yang kedua, relax. Tanpa sedar saya dah ajar teknik relax, iaitu pernafasan. Selain pernafasan, type pernafasan tadi maknanya tarik nafas, tenang, hembus emosi negatif tadi. Selepas dia acknowledge tadi, aku bimbang, kan dia buat pernafasan bimbang. Aku marah lah, buat pernafasan marah kan, untuk bagi tenang lah. R kedua ialah relax. Okay, relax semudah tarik nafas. Relax juga kalau orang tu dia terlupa tarik nafas, untuk dia tenangkan diri, digalakkan dia pergi dari situlah. Kan sebab emosi ni dia punya aura, tapi kalau dalam sains kan dia nama electromagnetic
elektromagnetik kepada emotion. Dia katakan so elektromagnetik tu dia ada macam ni, dia ada energy kan. Jadi bila kita ada emosi tak okey dan kita duduk, kita tak buat apa-apa. Kan, ataupun sedih, kita pun baring, tidur tak buat apa-apa. Kan, jadi dia duduk kat situ. Jadi sebenarnya kita kena movement kita bergerak. Bila kita gerak, energi tu dia akan release. Tu R ketiga minta maaf, release. R kedua ialah relax. Just relax je. Relax tu kalau minta maaf selain pernafasan, relax juga boleh guna perkataan. Perkataan self hypnoscript, maknanya Mazna relax. Kan, tapi saya tak bercakap. Saya tarik nafas je dah, alhamdulillah berkesan lah. Alhamdulillah maknanya kalau saya tak okey je saya diam, saya tarik nafas. And then saya okey. So tak jadilah mulut tu nak cakap apa kan. Jadi macam okey kan. So saya tarik nafas. Tapi kalau tak okey, sebenarnya kita kena instruction. Bagi tahu diri, katalah Puan Fitriani kan. Fitriani nama apa? Panggil diri kan. Kena panggil nama tau. Fitriani relax. Dia macam satu instruction yang very simple dan dia accurate macam ni, dia tepat kan. Dan sebenarnya kita akan ikut. Tapi kalau Fitriani jangan marah. Fitriani akan marah. Oleh Puan Fitriani, saya bagi contoh saya nampak nama Puan Fitriani kan. Okey, jadi untuk relax tadi tarik nafas dan juga instruction self hypnoscript yang simple je script dia. Mazna relax. Boleh self talk Mastura awak tenang. Okay, fine, that's good. Maknanya self talk ni sebab kita sebenarnya ada macam diri kita satu lagi tau. Sebenarnya kalau dalam psikologi dia kata ada id, ego, super ego. Id ni adalah kita punya spontaneous dia dekat otak insting tau. Dekat otak reptilian tu dia punya spontan, yang marah-marah, yang spontan. Maknanya kalau anak buat salah terus nak ni kan. Dapat tahu anak menipu terus nak marah. Tadi anak saya bercakap tidak benar tau. Dia eczema. Lepas tu dia tahu air kotak tu tak boleh minum. Lepas tu dia kata okey mami dah sampai rumah ni. Dia balik tadika kan pukul 1. Kakak nak pergi buang. Saya kata okeylah kakak buang. Saya pun kemas-kemas beg dia letak air botol kan. Saya kata mami buang kat sini. Kakak jangan pegang tong sampah tu lama-lama. Tong sampah luar rumah yang hijau besar tu. Yang pegang lama-lama kotor. Lepas tu dia kata ada pampers Yumna banyaknya. Saya kata ya. Tapi dia duduk lama kat situ. Lepas tu saya dah habis kemas. Kakak jomlah. Lepas tu dia tutup tong sampah. Mulut dia. Saya tahu dia minum air kotak tu. Tu adakah kita nak marah? Tak perlu tak perlu marah. Tenang-tenang kita tahu. Benda tu bukan big issue lah. Maknanya keywordnya ialah kalau bahasa negatif menipu. Tapi bahasa positif ialah bercakap tidak benar. Kakak minum dia diam kan. Tak apa kakak, pergi cuci tangan. Kita instruct je. Dia dah habis kakak jom mami ayah nak cakap. So kita communicate cakap kan. So dia faham lah benda tu. Maknanya kalau eat kita akan marah. Eat ni dia spontan tau. And then super ego ialah macam malaikat. Oh tak ada apa, oh tenang, oh everything is good. Semua yang over positif ada tau, terlalu positif. Macam malaikat kan tak ada apa, semua okay. So manusia ialah ego. So ego ni dia ada campuran. Kita nak balance kan antara id dan super ego. So kenapa saya cakap benda ni saya pun lupa sebab apa Okey, perkataan tadi. Jadi nak cakap yang diri kita ni ada pecah-pecah tau. Pecah kejap jadi jahat kita ni marah-marah kan. Baik kita ni macam malaikat kan. And then kita ada tengah-tengah diri kita. So tengah-tengah diri kita ni lah yang kita nak balance. Diri kita yang baik. Diri kita yang baik dan real. So real tu memang kita ada emotion. Kita memang marah dan kita nak tenang. Macam tadi kan Fitriani kata Masura tadi kan siapa tadi kan Masura awak tenang kan, Mazna awak relax. Okay, skrip apa-apa yang sesuai lah. So relax tu maknanya tarik nafas dan skrip yang simple dan bentuk instruction. Dan skrip tu ialah self talk lah. Diri kita memberitahu diri kita. Sebab kalau kita tak control tu kita akan jadi id tadilah. Id yang spontan marah-marah negatif tu kan, tu id. Dan untuk kita capai level super ego yang macam malaikat tu tak berapa lah. Kebanyakan kita antara id dengan ego. Jarang lah kita manusia ni terlalu baik macam malaikat. Jarang lah. Sebab kita kan biasa saya nampak id dengan ego.
Tapi mungkin ada tak orang yang super ego ni dia mungkin spiritual dia very good kan. Jadi kalau kita tanya dia pun, tak apa, okey, baik, tak apa budak-budak, kan dia sangat okey. Jadi benda tu bila sangat okey tak normal sebenarnya, kan. Tapi memang ada orang yang macam kita macam, betul ni macam tak ada perasaan ni, okey kan. Kan. Tapi memang ada lah, tu tak apalah, itu isu masing-masing lah. No? Okay, so rating, relax. Okay, pandai Puan Asni. Memang pandai mencatat macam saya kata. Okay, nombor 3 release. Okay, release. Ingat tak saya sebut movement tadi? Pergi, kena gerak. Sebab emosi dia ada energy. So energy tu dia berada dekat kita. Sama especially emosi yang besar kan. Gembira is emosi yang besar. Tetapi marah juga emosi yang besar. Kan? Jadi bila dia bersama kita, kita perlu move. Bila kita move, emosi akan berubah. Kalau marah tu tadi skor 9 kan, bila kita move, dan move tu buatlah kerja. Cuci pinggan, cuci bilik air. Mama nak pergi kat luar lah, nak potong-potong rumput. Mama geram ni, kan pergilah tengok rumput ke whatever kan. Maknanya kita move. Bila kita moving, bergerak, energi tadi dia akan reduce kan, sebab energi tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan. Ini law untuk energi dalam fizik lah kan. Tetapi energi boleh dipindahkan. So bila kita bergerak, kita actually memindahkan tenaga itu kepada sama ada aktiviti selamat atau aktiviti tak selamat. Jadi aktiviti tak selamat contohnya yang mak marah, so dia jerit kan, ataupun dia baling pinggan, kena dinding whatever kan, maknanya energi marah dia pindah ke tangan. Tu yang sabar tu kita ajar body kan. So kita train diri, bila ada emosi apa tu pergilah bergerak, kan. Bila bergerak maknanya kita telah memindahkan energi emosi tadi yang negatif tadi kepada satu aktiviti yang lain yang iaitu menggunakan badan, dan itu adalah sihat. Berbanding tidur actually very depressive. Tetapi orang yang makan ubat memang dia akan tidur. So kita hormatilah state orang yang psychiatric patient kan, so dia tidur. Cuma kita akan galakkan dia, jom pergi jalan-jalan 10 minit pun tak apa, kena jumpa matahari. Hai matahari kan, matahari pagi, matahari petang kena jumpa supaya otak kita dia boleh rembeskan hormon-hormon anti-stress, anti-depressant, semua tu dekat badan kita boleh induce secara semula jadi tanpa makan pil anti-depressant tu lah. Jadi matahari kan. Jadi release saya galakkan bergerak. Kan sebab kalau tak bergerak tu lah dia akan jadi impulse lah, yang pukul-pukul anak kan. Instead of pukul anak, pergilah, cakap senang kan, tapi kena very strong, kena determine lah, sangat tegas yang nak ubah kan. Kalau ada yang negatif style kan, style tu dah spontan, kena tega lah, tega untuk bergerak dan buat aktiviti lain yang selamat. Kalau aktiviti tak selamat yang tadi lah, pukul anak, so dengan tangan yang sama nak buat apa? Kan, so ada orang dia cuci kuali, kan, ada orang dia potong rumput, ada orang apa lagi kan, cuci toilet, maknanya dia kena buat aktiviti yang rough. Jangan buat aktiviti yang menjahit manik di tudung. Tak jadi manik tu. Nampak tak? Cucuk. Dia kena aktiviti yang rough. Dan the same body part yang biasa secara impuls dia buat aktiviti salah. Contohnya marah yang marah-marah kan, mulut. So kena fikir apa mulut aku nak buat bila aku marah kan. Saya biasanya ajar buat pernafasan jugalah untuk release kan. Maknanya dia kan, saya ibaratnya mama ni macam Superman. So mama buat apa? Mama buat angin kencang, ribut kan. Bila buat lawak kita pun gelak, tak jadi nak marah kan. Jadi mulut lah. Kalau dapat zikir, astaghfirullahalazim, lagi elok lah. Release R ketiga ialah release. Saya galakkan buat kerja rumah. Yang tu semasa pun, tapi kalau semasa tidak diserang emosi negatif tu, buatlah senaman yang saya suggest tadi. Maknanya the best is 30 minit satu slot, 3 kali seminggu. Kan? Tapi kalau rasa susah, 30 minit tu terlalu mahal, sedekahkanlah diri dengan 10 minit jalan yang bukan jalan kalau rumah 2 tingkat,
naik atas turun bawah kan. Boleh lah juga, tapi saya selalu kata exercise yang dedicate untuk aku nak bersenam 10 minit. So buatlah. Kan maknanya turun naik tangga turun tangga 10 minit lama tau. Untuk dedicate buat benda tu kita akan rasa sedikit stres, tapi sebab kita dah niat nak senaman 10 minit, kita buat lepas tu kita habis buat, kita memang boleh rasa rasa macam emosi tu rasa positif, kepala pun rasa lebih lapang. Lepas tu bila tengok anak bersepah ketumbar air, kita tak jadi marah pun, kepala kita macam positif je. Sebab ni mak dah bersenam tadi. So release R yang ketiga, saya galakkan senaman. Boleh ke puan-puan semua? Bagus. Puan Zusiana kan, bila dia marah bilik dia bersih, Masya Allah kan. Kerja mengemas pun tiba-tiba habis. Itu hebat sangat, Alhamdulillah. Puan perlu puji diri sendiri kan. Kalau suami tak recognize kan, kan fast walking apa semua kan, kita kena puji diri sendiri kan. Puan Hazimah kan exercise fast walking, tengok melalui YouTube. Boleh. Tapi niat dia memang untuk, kan kat TV YouTube ada workout body kan, Zumba ke apa kan. Boleh, tapi dalam tu kena ada niat. Niatnya ialah exercise yang hadiah untuk diri kan. Tapi buat konsisten. Anda akan dapati perubahan besar sangat dalam kawalan emosi. Yang Dok sebut kawal-kawal emosi tu kan. Emosi tak boleh nak dikawal dengan mudah, tetapi emosi boleh diurus dengan tadi aktiviti tadi, dan kita akan rasa kawalan emosi tu baik. Dia macam getah kan, tak ada getah. Kalau getah tu anjal kan, ada getah kan. Getah tu anjal, so kawalan emosi tu dia dalam kawalan. Tapi kalau tak buat apa-apa kan, dia punya stres tu, emosi tu dia boleh jadi putus tau. Bila putus, habislah. Tu yang jadi burn out kan. Ada orang memang depression betul kan. Panic disorder dah jadi disorder kan. So before dia putus, silalah buat aktiviti tadi. InsyaAllah kita terkawal lah. Dok sibuk kawal-kawal sebut kan. Actually tak semudah itu untuk kawal. Tapi kalau kita exercise, kita tak payah kawal pun dia automatik terkawal. Jadi silalah urus dengan itulah exercise apa semua tu kan. Okey, boleh? Puan Hayati. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Kan? Okay, tak apa. Saya nampaklah sikit Puan Saliha kan. Dia menaik balik lah tu, pindahkan energi marah kan. Okey. So yang keempat ialah reduce. Okey, kita ada 12 minit lagi. Okay, reduce ni saya dapati skill. Namanya teknik reduce. Okay, how to reduce. Reduce katalah reduce marah. Okay, so saya biasa ajar teknik dalam reduce, ada teknik sub-sub teknik komunikasi, kena cakap. Sebab kalau kita tak cakap, benda tu akan cycle dia berterusan, maknanya sama je kan. Contoh, katalah anak ni mainan je sepah, Wahai dah ajar dah cara kemas mainan. So ada cara komunikasi yang biasa saya sebut dalam webinar, dengarlah anakku, saya 3 jam tu duk cakap komunikasi tu je lah kita cakap dengan cara yang betul dan efektif. Dia macam ni tau, dalam komunikasi bila kita sampaikan mesej atau maklumat dan bila orang tu tak buat macam kita cakap, maknanya abang mandi contohnya, atau kakak solat, ataupun kakak tuala sangkut contohnya, tapi perubahan tingkah laku tak berlaku, maknanya tuala tu tak sangkut pun. Okey, maksudnya komunikasi kita tidak berkesan. Itu yang kita kena belajar komunikasi tu. Kenapa kena belajar komunikasi? Sebab saya dapati manusia ni sebenarnya dia lebih kepada permasalahan yang buat stres marah-marah tu sebab mesej tak sampai, maknanya halangan dalam komunikasi. Walaupun halangan komunikasi ibu kepada anak, ataupun ibu kepada suami, ataupun anak sesama anak. Jadi benda ni saya nampak satu ruang yang kita perlu kuasai, ibu-ibu semua kuasai komunikasi skill, dan itu akan reducekan kita punya stres tu lah. Kalau tak, tiap-tiap hari pun katalah kemas katil kan, tiap-tiap hari pun mak lah yang membebel-bebel kemaskan katil anak. Dah cakap berpuluh-puluh kali masih sama. Jadi kena dengan teknik reduce, iaitu komunikasi. Kan maknanya adalah cara dan basic saya share kan, basic ialah kita beritahu apa kita rasa.
dia komunikasi positif ni dia tidak bermula dengan awak tu suami suami atau anak lah. Abang ni kan tak berhenti nak tolong ke? Saya kan kerja, katalah 10 minit duduk dekat bilik kerja kan. Anak-anak ni abang tak tengok ke? Macam tu kan contoh maknanya ayat tu kalau perasan dia bermula dengan awak tu suamilah abang. Okey, dalam komunikasi yang positif kita tak boleh kan sebab awak tu abang lah suami atau anak kan. Kita perlu bermula dengan saya. Abang, saya terkejut kan masa saya tengah online kelas, kalau mak tu cikgu kan. Saya terkejut tengok anak-anak kita bersepah-sepah, bergaduh-gaduh, makan dan tak makan. Contohnya, maknanya kita rasa apa, saya terkejut. Kan, dan saya bimbang kalau anak-anak berterusan macam ni memang akan berdarah-darah dia orang bergaduh contoh kan. Jadi kita cakap tu perasaan kita. Tapi suami yang kena turn jaga anak, sebenarnya dia akan rasa sebenarnya sebab dia tak tengok anak. Jadi kan dalam komunikasi positif tadi kita tak point tu dia suami tu salah whatever atau anak yang besar salah kan, tapi kita beritahu perasaan. Mami, ayah, macam suami saya, ayah rasa bangga. Ini positif lah kan. Fatih berjaya solat. Tapi ayah bimbang. Sebab ayah bimbang kan. Dia dua je. Ayah suka, ayah rasa bangga. Kalau negatif nak tegur, sebut bimbang. 3 suka. Yang ni saya masukkan dalam webinar dengarlah anakku. Suka, kagum ni banggalah. Bimbang. Jadi benda positif kena sebut mama suka tengok abang boleh kemas mainan, maka adik pun akan kemas sama. Thank you abang, kan suka. Mama bangga walaupun mama tak minta tolong, kakak tolong angkat pinggan pergi dapur. Alangkah baiknya kalau kakak dapat basuh sekali, alhamdulillah. Kan bangga. Bila nak tegur, mama bimbang bila cawan semua orang pakai, lepas tu tak basuh, nanti abang nak minum, cawan tak ada. Mama bimbang bila abang, kakak lepas mandi tak lompat-lompat, air menjejeh, adik jalan, adik jatuh sebab air menjejeh-jejeh kan. Jadi bimbang. Jadi bila sebut perkataan kita rasa apa, the rest people dalam rumah dia akan rasa. Tapi dalam ayat tu kena akhiri dengan minta. Jadi mama nak minta kan macam tadi kan. Kalau bimbang tadi apa bimbang abang lompat-lompat, air jejeh-jejeh, nanti adik jalan, adik jatuh. Ataupun mama bimbang lah tengok mainan Lego ni kecil-kecil banyak kan, nanti terpijak sakit kaki kan. Jadi mama nak minta, lepas main Lego terus masuk dalam kotak. Jadi dia punya ayat tu hujung kena ada skill untuk tindakan solusi. Maksudnya bila anak buat kenalah puji besar-besaran, sebab bila puji besar-besaran tingkah laku yang betul akan kukuh. Tu penting Boleh ke? Boleh puan saya cakap laju-laju ni. Suka, bangga, bimbang. Okey, betul Okey, jadi dalam reduce, assertive maknanya teknik komunikasi assertive. Dalam reduce juga pemakanan lah, pemakanan seimbang. Macam saya kata tadi, kan pemakanan yang bila negatif tu macam berminyak banyak. Dia adalah cerita macam mana pemakanan ni boleh efek kepada emosi, depression dan juga anxiety. So basically pemakanan yang baik ialah real food, no sugar kalau boleh lah, tapi sugar sikit tak apa, tapi no sugar lah, kan sugar putih lah, putih tu dia racun kan, and then sayur buah, jajan-jajan no, kan sebab benda tu akan improve satu rumah, akan reduce dia punya tantrum, kan. Dan reduce juga saya, okay tak apa, tu reduce. Yang R kelima ialah reorganize. Reorganize macam puan buat lah, time management punya skill kan. Yang tu kena tanya pakar lah. Biasa saya dulu dengan Pak Husna Harun, dia memang pakar lah formula masa kan, so belajar kat situ. Kedua, reorganize ialah financial. Financial sangat penting, saya yakin Puan Hajar lebih arif. Kenapa? Sebab benda ni akan bantu kita untuk kerja kita tu tersusun, so that emosi kita akan okey. Sebab benda ni dia, emosi ni sebenarnya triggered by benda luar. Katalah tak siap ikut deadline, kita pun marah. Ni time management. Kan anak pun tak makan sebab mak saya buat kerja, anak tak makan, jadi anak punya jadual makan tak okey kan, jadual lah, ke mak pun tak okey. Jadi external ni
kita kena organize dengan sangat baik. Dia ikut fitrah. Kalau kita tengok matahari pagi, bulan malam kan, dia ikut fitrah kan. So bumi okey lah, dia stabil kan. Tiba-tiba berubah kan. Bulan kat sini, matahari timbul kat sini contoh kan. Sama juga. Jadi dalam sistem rumah kita, yang tu kena belajar dengan orang lain pun, orang lain lebih arif kan. Bila benda tu bersistem dan organize, emosi mak akan okey. Sebab mak ni dia sebenarnya dia ada expectation. Dia ada benda yang dia nak capai kan, tapi skill tak ada. Kan skill tu tak berapa arif. Jadi kita kena dapatkan skill tu untuk top up kita punya skill sebagai usahawan tu lah. Jadi reorganize ialah skill-skill lain. Time management, financial management, dan reorganize solat lah. Saya ingat solat tu penting lah, puan spiritual kan. Maknanya kalau kita selama ni solat pun ke laut kan, strengthenkan solat awal waktu. Dan quality solat. Bila dah okey, baru move kepada solat sunat. Ada orang sibuk buat duha 12 rakaat ke apa. Tapi solat tunjang yang 5 tu pun tak cantik. Yang tu kena cantikkan dulu. Okey lah, tu dah habis. Boleh terima kasih Puan Hanifah ni macam biasa dah. Saya ikut Puan Hanifah ni pandai hari yang keempat reduce kan, kita buat komunikasi positif kan, guna teknik memberitahu perasaan kita, diikuti solution. Ibu suka Muiz pandai kemas mainan. Tapi ibu bimbang bila Muiz tak kemas mainan, nanti terpijak sakit. Kaki Muiz kan hebat, tangan kaki Muiz kan hebat, boleh kemas dengan cekap kan. Puji-pujilah insyaAllah anak tu. Okey Puan Hayati semua Okey Puan Hajar, saya habis dah. Terima kasih Puan. Cuma kita buka sesi sistem ni. Okey, saya jawab Puan Nur Intan kan. Kalau sistem dan rumah tangga ikut Puan Husna Harun. Puan Husna Harun sangat arif. Puan Husna Harun pun intuiting macam saya. Kita ni kreatif, intuiting kita ada banyak ilmu yang kita nak susun. Tapi sebab dia darah A. Bila darah A, dia very organised dan dia adalah bekas auditor, accountant kan. So dia audit lagi life wanita bekerja sebab dia pun bekerja sendiri kan. Macam mana boleh tak balance? So dia ada sistem yang dia ajar which is sangat baik lah untuk ibu-ibu. Saya ni dalam emosi, kepakaran saya kat situ lah. Okey, ada lagi? Ada tak apa-apa soalan? Cuma Puan, saya mungkin ajukan, Puan Masra ada tanya, self-talk tu sama tak dengan affirmation? Okey, self-talk ialah bercakap sendiri. Okey, self-affirmation ialah penegasan diri. Hampir sama. Sebab self-talk ada juga self-talk negatif pun. Maknanya aku tak pandai, aku BODOH kan, aku sensitif whatever lah kan. So self-affirmation pun sama, boleh jadi negatif. Oh betul lah, saya tak pandai. Jadi dia sebenarnya overlap, dia hampir sama lah Puan self-hypnoscript, self-affirmation, kan, self-talk dia hampir sama. Sebab cuma keyword tu diguna kat mana. Kalau CBT kan dia akan guna self-talk, positive self-talk dalam cognitive behavior therapy. Kan kalau mungkin dalam NLP tu adalah self-affirmation script kan, sebenarnya hampir sama ya. Okey, Ruby ada apa-apa lagi soalan daripada audience? Kalau tak saya nak tanya ni Puan. Sila, baik Puan tanya dulu. Puan Masra, sebab saya jumpa ramai mapreneur yang mereka ada blockage tau Puan. Blockage, mungkin blockage tu datang. Blockage ni contoh macam diorang tak yakin diri, diorang cepat sensitif, so diorang tak berfikiran positif, diorang tak yakin dengan diri sendiri. So benda tu ada kaitan dengan emosi kan Puan? Okay. Sangat ada. So macam mana Puan kita nak bantu mereka ni, ataupun macam mana mereka nak bantu diri mereka sendiri Puan Masra? Okey, senang je. Jawapan saya senang tetapi untuk buat dia tidaklah sesenang mana. Tetapi dengan kesungguhan actually boleh. Terapi. Okey, dalam terapi tadi ada baru satu orang tanya saya. Bila disebut tu saya tahu dia dah ada skill lah. Dia dah ada skill breathing, dia dah ada skill EFT. EFT tu pun dia boleh remove blockage juga. Tapi untuk cepat-cepat kan, maknanya pantas lah kan. Bila dah semua teknik urus emosi tu kita dah bagi, dia dah buat dan masih tak berkesan. So dia kena personal therapy. Personal therapy tu ialah one on one, satu the best lah the best satu klien dan satu terapis. So terapis tu dia akan bantu klien untuk identify. Sebab bila sebut tidak confidence, saya pun ada isu tak confident dulu. Jadi bila tengok child development, kita akan nampak
confidence tu bermula semasa umur 1 tahun lebih bila autonomy stage yang budak nak cuba buat sendiri. And then bila 2 tahun autonomy juga, 3 tahun inisiatif, maknanya dia nak buat sendiri. Dia tengok mak tu sibuk, aku buat sendirilah, susu aku ada kan. Tapi bila dimarah, kan dihalang, dipersalahkan, tengok air tumpah, macam marah-marah kan. So confident anak memang jatuh. So kalau kita ni ada isu confident tak berapa cantik kan, sebenarnya kita mungkin ada mengalami semasa zaman anak-anak. Yelah, ibu ayah kita dulu manalah ada ilmu child development kan, ibu ayah kita pun struggle kan, nak cari duit apa semua kan. Jadi kita mungkin ialah seorang anak yang kerap dimarah, kerap dipersalahkan, kerap dipukul dan sebagainya. Jadi benda tu efek dekat self esteem. Jadi terapi, dalam terapi tadi ada orang tu tanya saya apa, dia ada 3, oh bagus dia ni, bila tanya soalan Maya dia dah explore dah. Dia kata hipnoterapi ke, satu yang apa tah, ataupun counselling biasa. Saya kata counselling biasa boleh untuk isu biasa, tapi kalau isu spesifik ni kena counselling luar biasa lah. Maknanya dia ada proses. Journey therapy, saya bagi cadangan kat dia, journey therapy. Hipnoterapi pun okey sebab dia bantu. Kenapa dia bantu? Sebab dia akan pergi ke event itu, event spesifik, katalah umur 5 tahun, nak buat apa-apalah something, ayah dia atau abang dia marah kan. So event tu kita kena pergi balik and then proses. Bila proses dia akan bangkit, dia ada series of therapy kan, dia akan, dan bila dia dah proses benda tu puan, memang luar biasa lah. Tapi itu one to one therapy. Tapi saya rasa ada juga orang buat dalam bentuk kan banyak, dia ala-ala meditation sikit lah. Bukan tidak Islami, dia Islami. Cuma kalau group ramai, kita bimbang nak handle tu. Dalam katalah ramai 500 orang, dia pergi kursus macam tu kan. Kita tak tahu dia punya kesan kalau dia boleh jatuh, collapse dia punya self tu, how to bangkit balik. Jadi saya saran one to one lah, kena carilah terapis yang boleh buat dan bantulah. Macam kawan saya kan seorang ni, yelah Chinese kan, dia bagus kan, dia ni. So saya kata macam mana orang Melayu buat ada. Bila dia buat tu saya faham dia buat, dan dia buat 6 sesi. Bila 6 sesi dia very fokus. Namanya trauma lah, trauma therapy kan. Dia ada brain scan dulu, dia tengok bahagian otak mana yang tak okey. And then dia buat terapi tu lah, series of therapy, and then complete. InsyaAllah lepas habis tu orang tu akan okey lah. Tapi tu macam panjang pun macam bunyi susah kan. Okey, cara yang mudah saya ingat mungkin coach lah, kalau dia jumpa coach kan, one to one untuk proses emosi tu, and then bagi dia reduce lah dia punya tu, and then kena ada follow up. Bila follow up dia akan better lah. Dan dia punya courage, itu terapi. Okay, satu lagi Allah lah, Allah tu kan maha hebat kan. So maybe zikir tertentu kan, ya baik, sebanyak tu bangkit kan, kan ya apa, ya qawi, ya aziz kan, benda tu membantu. Tapi tu macam itulah sebab kita dah biasa bidang terapi pun, jadi kita nampak terapi tu bantulah sebab dia personalize kan. Zikir okey, dia umum lah. Kalau zikir dah bantu, tu ya pergi terapi. Kan. Ni kena cuba cara lain dulu. Cara lain, self confidence tadi kan. Kan. Self affirmation kan. Dia cakap lah, saya boleh, saya cuba. Dan manusia ni dia akan boleh overcome dia punya isu tu bila dia ada bukti dalam diri. Aku boleh buat rupanya. Dan macam mana nak aku boleh buat tu? Dia kena buat dulu. Lepas tu dia kena ada achieve satu kejayaan. And then dia akan feel good. Dan kejayaan tu Puan Hajar akan pujilah dia kan. Oh wow, kan kena tinggi-tinggi lah sikit pujian tu, sebab manusia dia hunger for recognition actually. Okay. Puan, dari segi terapi tadi macam mana kat musim-musim PKP ni kita nak cari terapi dia ada online session ke kalau ada? Kalau kami kaunselor berdaftar belum ada lah, sebabnya kita terikat dengan lembaga, jadi tiada etika yang jelas untuk cover apa tahu. Kita takut ada risiko tengah-tengah buat terapi online, tiba-tiba ada trigger. Bila trigger, how kita nak handle dia? Nak sentuh dia pun tak boleh, kan. Jadi kita tak nak ambil risiko tu, kan. Tapi saya rasa kalau yang bukan kaunselor, namanya terapis, kan, dia bukan kaunselor, dia terapis kan, psikologis tertentu,
Mungkin dia ada buat, cuba cari, memang saya rasa ada, cuma saya tak explore lah. Kawan saya yang non-Muslim tu dia buat online, tapi dia ada backup, ada insurance, dan dia ada consent, make sure bila I buat terapi dengan you, okay, dalam borang tu ada contact number, if anything I can contact that person. You are dalam rumah tu siapa yang ada, dia kena precaution tu banyak lah, sebab dia involve dengan emosi kan, kita takut kalau tersentuh lah isu apa yang deep kan, kalau dia collapse siapa nak tolong dia, siapa nak angkat dia pergi hospital kan, itu bahaya lah kan, sebab kita tak tahu. Sebab dari luaran kan orang nampak okey, tapi bila trigger kan dia memang boleh, kalau ilmu bukan ilmu, kalau kondisi biasa orang kata macam histeria kan, tapi kalau kita bukanlah kan, macam dia akan jadi jatuh dianya. Cubalah kan, cuba cari yang kita percayalah, dan make sure therapist tu dia ada backup by consent, kita dia agree, dan kita reliable lah, dipercayai, jangan pergi sebarang lah. Itulah. So Ruby, ada tak soalan daripada audience yang kita nak bacakan? Okay, Ruby boleh apa? Okay, saya nak jawab Puan Akmar Azmi kan, dia kata dia seorang yang kurang bercakap. Oh, saya rasa solusi yang agak baik Stephen. Minta maaf yang saya lupa nak mention. Stephen, S-T-I-F-I-N. Stephen ni Masya Allah, saya rasa ilmu hadiah untuk zaman terkini lah. Zaman dulu tak ada ilmu ni tau. Okay, macam Puan Akmal kan, dia kata dia seorang yang kurang bercakap. Tapi bila dah jadi seorang ibu, dia terkejut. Dia boleh bercakap banyak. Sebab nasihat pada anak, normal. Jawapan saya normal. Kita akan jadi diri kita yang sebenar bila kita dah sampai satu level yang kita dah stabil. Dan level tu mungkin bila dah jadi ibu, dah tua-tua kan, dah tua-tua macam ni, baru kita macam jumpa diri kita. Dan Puan Akmal mungkin seorang feeling dia memang, saya sebab darah O ni feeling kan, saya boleh cakap kan sebab darah O, tapi sebenarnya otak saya intuiting. Kalau diberi pilihan saya malah yang cakap, sebab aku buat kerja aku seorang kan, tapi kita ada banyak idea, so kita nak sampaikan, so mudah bercakap untuk saya, so darah O kan. So salah satu yang ibu-ibu boleh kuasai Puan Hajar ialah Stephen ialah satu ilmu personality yang valid secara validity dan reliability, yang mana dia menggunakan fingerprint analysis, kan 10 cap jari lah, satu-satu cap jari. Tapi dari cap jari ni bukanlah dia tengok kontur corak je macam kita cap jari kat Jabatan Pendaftaran tak, tapi dia tengok titik-titik saraf kita, reach counting kat ujung-ujung tu kan. So dia akan tengok, so otak kita dominan kat mana, kat situ potensi kita sangat banyak. Contoh macam intuiting saya ni, dia potensi dia banyak, idea kan, tapi dia terpendam. Mungkinlah terpendam, ni orang lain bukan saya terpendam. Mak ayah dia sensing yang very tersusun, teratur kan. Jadi dia bila buat nakal, buat eksperimen tu kena marah, jadi terpendam lah. Tapi bila dia dah besar dewasa, dia akan jadi diri dia yang kreatif tu. Kan daripada dia belajar bidang tu, dia tukar bidang kan. So Stephen membantu untuk potensi Puan. Kalau yang siapa self confident tak berapa ada tu, boleh test Stephen, pergi kursus Stephen, saya type, nanti Puan tolong bagi kat diorang. So kursus Stephen bukan saya yang bagi, Datuk Bahar ni presiden Tapi rasanya sekarang dah jarang tengok. Rasanya dah jarang tengok orang-orang Stephen buat kelas lah sekarang Puan. Banyak, sebenarnya banyak sebab circle saya banyak kan, cuma mungkin kita tak jumpa. Stephen yang ada paling terdekat ialah 13 Februari. So pergi, sebelum pergi kat Telegram yang saya bagi tu, masuk and then tengok mesin yang ada satu meja, mana yang terdekat dengan rumah kita. So siapa yang Putrajaya Bangi tu, saya kata pergi kat Datuk Dr. Bahar lah. Datuk Dr. Bahar ni ialah Presiden Stephen. Jadi bila kita direct kat dia, lagi bagus lah. Tapi dengan semua pemilik mesin pun okey. So bila Stephen, kita akan cari gali lagi potensi kita, kan. So macam Puan Akmal kan, nasihat dengan komunikasi apa Puan Akmal, kita belajar. Saya belajar 8 tahun. Saya dulu kalau nak present tajuk komunikasi tak confident. Saya rasa saya tak pandai bercakap. Tapi saya belajar, saya berlatih. Lama-lama saya pandai. Pandai dah sikit kan. Sebabnya kerja. Kedua, saya memang nak improve lah. Komunikasi kita ada banyak negatif.
So saya berlatih kan. Dan boleh break the cycle, boleh belajar. Mental illness boleh diwarisi ke kalau dalam psikiatri kan dia akan tengok history. So dalam kajian menunjukkan dia ada faktor pengaruh. Maknanya kalau mak ayah tu ada kan, so ada kemungkinan sebab genetik kan, dia ada sikit. Tetapi dengan ilmu, dengan usaha, kita boleh break the cycle. Maknanya walaupun katalah mak ayah tu memang ada mental illness punya history kan, actually anak tu akan boleh bila dia buat amalan-amalan exercise, dia banyak buat terapi ke apa pun kan, boleh kan, dia boleh mempengaruhi tetapi juga boleh di break. Cuma bila orang dah sakit kan kadang kata patutlah dia depression. Mak dia dulu pun depression, MDD kan, menyalahkan menyalahkan keturunan. Janganlah, sebab Allah pun dah kata bila bayi tu lahir je macam kain putih kan. Jadi bila kita corak, kita didik elok, actually dia boleh jadi elok. So janganlah menyerah kan, sebab Allah tu maha adil. Kalau semua orang ada mental illness kan, anak tu semua tu, so siapa nak jadi yang positif okey kan. So kita ni lah arwah nenek diagnose skizo. Tak apalah kan, tu arwah nenek dia zaman dulu kan. Puan rasa puan ada skizo ke? Tak apa, kalau rasa cuak tu buat assessment lah. Okey, benda pertama maafkan diri. Ada apa-apa soalan lagi? Ya, sebelum kita berakhir, ada apa-apa soalan daripada audience? Okey, kesimpulannya, siapa yang rajin tolong type. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, terima kasih, alhamdulillah. Rethink, relax, release, reduce, reorganize. Rethink ni kita sedar dirilah. Sedar diri dan mengakui. Janganlah mengelak lah. Jangan deny, kena mengakui. Relax, semudah tarik nafas kan, dan self-hypnosis. Release, saya galakkan aktiviti. Buatlah aktiviti apa-apa yang boleh release kita punya energi. Reduce dengan reorganize bab-bab skill. Skill tu kena belajar dari individu yang pakar. Okay. Dan saya kalau buat kursus biasa saya buat yang komunikasi lah, komunikasi dengan emosi, sebab saya dapati emosi tak okey kalau komunikasi tak okey kalau emosi tak okey. Kan, jadi saya punya premium course saya emosi dengan komunikasi lah. So boleh masuk Telegram saya, kat situ ada saya announce lah webinar yang terdekat, dan sebulan sekali memang saya buat webinar yang percuma, yang tajuk yang saya dapati ramai ada isu lah. Contohnya anak tu pendam kan, so itu saya buat tajuk nak galak anak meluah perasaan how kan. So saya buat webinar macam tu, tangkis emosi anak, tangkis emosi ibu, bully, therapeutic storytelling. Tu antara webinar percuma yang saya offer pada orang ramai sebagai kegembiraan saya berkongsi. Saya suka kongsi kan. So attend je lah. Okay Hanan. Hanan nanti panggil. Okay, Komazda. Hai. Hai Hanan. Bulat mata dia, diam terus. Kita sebut nama dia. Tak dengar ni. Macam ni bergerak ke tak ada saya punya lighting. Okay Puan, so kita recap balik bahawa emosi tu sebenarnya kita boleh uruskan dengan mengurus sekecil-kecil perkara kan Puan. And then tadi Puan ada kongsikan 5R untuk kita mempelajari ni untuk handle emosi, uruskan emosi. So yang pertama adalah rating, betul, relax, release, reduce dan reorganize. So first of all bagi saya kena tahu dulu. Macam Puan cakap lah tadi, kita kena berkawan dengan emosi dulu. So jangan cepat bertindak. Relax dulu, kena pasti dan cari jalan macam mana nak berdepan dengan emosi tu kan Puan. Okey Puan, kata-kata akhir untuk semua mompreneur yang sedang menonton dan yang bakal menonton. Kan mompreneur, wahai ibu-ibu, anda adalah Seri Kandi negara. Wah. Anda adalah suri suri ni ibu kan, ibu ni suri. Dia suri ni macam dia special lah. Kan. Sebab saya tengok dalam Quran kan suri teladan kan. So Rasulullah suri teladan, kita suri rumah tangga. So kita ada satu kedudukan yang sangat istimewa dan very important lah, jantung kepada keluarga kita. Kan, jadi salah satu kalau dalam Al-Quran kan parenting sebenarnya banyak ayah punya peranan.
So dalam ibu dia punya peranan banyak kepada emosi. Termasuk mengasuh anak, mendidik anak dengan EQ dan sebagainya. So kita kuasailah ilmu emosi untuk diri kita dahulu. So kalau kita rasa sukar, itu adalah normal. Mulakan dengan perkara-perkara kecil tadi. Kan kadang-kadang ada kawan saya share tu kan, Astaghfirullahalazim sehari 100 kali dia katakan dia buat. So dia kata berkesan. Saya kata oh memang. So apa-apa benda buatlah tips tapi kena konsisten. Isunya ramai orang tak konsisten. Jadi buatlah konsisten, insyaAllah ada. Dan ingat yang entropi tadi, sesuatu yang dibiarkan tak buat apa-apa, dia akan end up, dia akan ending dengan disorder. So do something. Do something, siapa nak buat? Kita sendiri. Kenapa kita? Sebab ini badan kita. Jadi kalau ada benda sakit-sakit hati, kecewa, marah kan, ingatlah kita simpan tu sebenarnya ia tak benefit pun untuk diri kita, tapi ia akan makan diri kita. So do something untuk release, untuk reduce dan sebagainya. Kita nak sihat dan pancaran sihat kita tu, gembira kita ke apa tu, seluruh keluarga, anak-anak kan. So pesanan terakhir suami kena main peranan. Minta maaf wahai ayah-ayah kan, kalau ibu tu buat usahawan kecil atau usahawan besar kan, kenalah suami main peranan kan. Kalau tak, baiklah ibu tak payah berniaga kan, ibu duduk rumah tengok anak kan, sebab kepakaran ibu di situ. Jadi bila kepakaran ibu ditarik sedikit untuk bisnes kan, dan tak salah, jadi perlulah ada timbal balik lah, maknanya suami akan main peranan banyak lah, insyaAllah. Jadi pesanan terakhir, jangan lupa tunjang kita ialah relationship kita dengan Allah, dengan Tuhan Jadi kita jaga, yang lain stabil. Spiritual kedua senaman. Rasulullah pun bersenam kan, kan apa dia berenang lah apa kan, bersenam lah. Kalau kita rasa buat kerja rumah tu bersenam, tambah satu lagi bersenam yang dedikasi, walaupun brisk walking kan, walaupun mungkin bernafas 1 minit selepas solat, buatlah. Pada saya latihan pernafasan ialah senaman. Bila spiritual okey, senaman okey, insyaAllah emosi tu terkawal. Macam mana nak bagi terkawal, memang kena urus dulu hidup kita lah dengan aktiviti-aktiviti yang macam-macam tu, dan insyaAllah emosi akan terkawal. Kita tak boleh paksa emosi tu kontrol. Emosi tu boleh diurus dahulu dan dia akan terkawal. InsyaAllah. Saya doakan sukses lah untuk Puan Haja dan tim. Sebarkan kebaikan. Dan saya yakin suami Puan Siti Haja pun sangat supportif. Kalau tak boleh buat kerja macam ni kan kita kan. Suami saya pun very supportive. So Alhamdulillah kita hargai suami kita kan. Kita doakan semua murah rezeki dan jutawan lah insyaAllah. Di sebalik seorang mompreneur tu pasti ada suami yang supportive kan Puan? Betul. Okey, Puan Mazna, kami dari Mompreneur Mastermind nak ucapkan lagi sekali terima kasih tau Puan, sebab sudilah sejam lebih bersama kami petang ni. Ramai sangat cakap, sangat bermanfaat, sangat best sharing petang ni Puan. So ada rezeki, next time bolehlah jumpa lagi insyaAllah kan Puan? Boleh, insyaAllah tak ada masalah. Okay, so Ruby, Ruby kita serahkan pada Ruby. Puan Mazna, saya pun nak ucapkan terima kasih, dan ada kesulitannya di pihak Puan Mazna punya page. Tak apa, nanti saya share balik. Okey je, tak apa, okey je. Sebab ada followers Puan Mazna di sini kan. Minta maaf kepada audiens dan followers Puan Mazna sekali. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih. Okey Puan. Ya Puan. So tak dapat. Cuma kita nak buka. Kita akan buka balik pendaftaran untuk marketing Genius Advance, sebab sekarang ni kita baru seminggu habis dan dah mula dapat permintaan balik. Jadi kami excited untuk buka semula waiting list ke Marketing Genius Advance pada 27 dan 28 Februari nanti. Jadi kalau ada yang berminat, yang ketinggalan untuk batch, untuk sertai batch sebelum ni, so bolehlah klik link yang kami pinkan dekat bahagian komen. Itu saja Ruby. Okey Puan. Terima kasih banyak-banyak untuk masa petang ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua penonton yang setia sehingga ke akhir rancangan
kita punya slot tanya pakar petang ni, dan sebelum kita tutup kita punya program petang ni, kita baca surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Dan jangan live ni boleh ditonton sekali lagi untuk dapatkan, misal kata ada poin-poin yang tertinggal tadi, boleh follow kita punya page Mompreneur Mastermind. Dan sebelum saya tutup kita punya program petang ni, saya nak berpantun satu lagi. Ke Kuala Perlis mengail ikan kelisa dalam perigi. Tirai majlis kami labuhkan. Di lain masa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.